Assalamualaikum warahmatullahi. Selamat datang kembali ke channel Syukri Saham Global. Kita bertemu lagi dalam segmen Global Market Update untuk hari ini 14 Julai 2023. Seperti biasa dalam segmen ini, yang pertama kita akan lihat bagaimanakah dengan performance pasaran major currency, pasaran major equities, pasaran major commodities dan juga pasaran major cryptocurrency. Selepas daripada itu kita akan melihat data-data ekonomi dan juga apakah news yang telah menjadi headlines dalam muktakhir ini. Finally kita akan melihat bagaimanakah dengan performance pasaran-pasaran utama yang saya perhatikan sepanjang minggu. So jangan ke mana-mana, stay tune. Yang pertama sekali untuk pasaran major currency, Swiss franc membuat peningkatan paling baik minggu ini iaitu meningkat hampir 3.5%, yang mana sehingga semalam Japanese yen yang paling membuat peningkatan. Tetapi kita dapat melihat perubahan dengan Swiss franc membuat peningkatan yang paling banyak sejak daripada semalam. Seterusnya New Zealand dollar juga meningkat 3% berbanding US dollar sejak daripada awal minggu ini. Australian dollar meningkat juga 3%, Japanese yen 2.9%, Euro meningkat 2.3%, GBP 2.25%, Canadian dollar 1.24%. Jadi kita dapat melihat dengan jelas bahawa pasaran dolar indeks pada masa ini adalah sangat-sangat lemah seperti mana yang kita telah discuss dalam video-video yang lepas. Seterusnya untuk pasaran indeks equity, Hang Seng membuat peningkatan paling baik minggu ini iaitu meningkat 6.7%, diikuti dengan small cap Russell 2000 meningkat 4.7%, China A50 juga sedang membuat peningkatan meningkat 4.1% dan Euro Stock 50 meningkat 3.76%. Jadi kita dapat lihat dekat sini dengan jelas bahawa indeks equity global pada masa ini sedang membuat peningkatan yang sangat-sangat positif. Seterusnya untuk pasaran major commodities, silver membuat peningkatan yang paling baik untuk minggu ini iaitu meningkat hampir 7.8%, diikuti dengan WTI meningkat 4.6%, copper meningkat 4.45%, soybean meningkat 3.84% dan sugar meningkat 2.17%. Seterusnya pasaran komoditi yang paling lemah ialah corn, jatuh 10.77%, kopi jatuh 2.67% dan wheat jatuh 1.63%. Seterusnya juga yang agak menarik iaitu pasaran koko yang dilihat mula membuat penurunan sejak daripada semalam iaitu jatuh 1.77%, yang mana koko adalah komoditi yang paling meningkat sejak daripada awal tahun ini iaitu meningkat 26.15%. Seterusnya untuk pasaran major cryptocurrency, XRP membuat peningkatan 75% semalam disebabkan terdapat keputusan daripada mahkamah di US bahawa cryptocurrency XRP telah diputuskan oleh mahkamah bahawa ia bukanlah securities. Jadi ini secara tidak langsung menunjukkan bahawa kebanyakan daripada cryptocurrency tidak boleh ditafsirkan sebagai securities. Jadi dengan itu tidak tertakluk kepada akta securities. Jadi akibat daripada keputusan itu XRP meningkat 75%, diikuti dengan Ethereum meningkat 7.4%, Litecoin meningkat 4.65%, Bitcoin juga meningkat 3.9%. Manakala Bitcoin Cash masih lagi dalam keadaan yang negatif iaitu jatuh negatif 0.2% berbanding dengan US dollar untuk sepanjang minggu ini. Seterusnya kita akan melihat pengeluaran data ekonomi. Jadi semalam data PPI telah pun diumumkan dengan core PPI dilihat tidak berubah iaitu negatif 0.1% berbanding dengan laporan sebelumnya 0.1%. Walau bagaimanapun adalah lebih rendah daripada konsensus analis 0.2%. Seterusnya data PPI untuk month to month juga dilaporkan lebih rendah daripada konsensus analis 0.2%, walau bagaimanapun meningkat sedikit daripada laporan sebelumnya negatif 0.4%. Seterusnya untuk data pekerjaan, unemployment claim dilihat menurun daripada 249,000 kepada 237,000. Seterusnya menunjukkan bahawa pasaran buruh di US pada masa ini adalah masih lagi dalam keadaan yang strong. Alright, seterusnya jika kita masih ingat lagi dalam 2-3 minggu lepas, bos besar Maidin membuat kenyataan bahawa harga beras dijangka akan meningkat bermula daripada bulan Ogos, yang mana statement ini menjadi viral di social media. Jadi nampak gayanya kenyataan yang dibuat oleh bos Maidin 3 minggu lepas ini akan menjadi kenyataan apabila semalam India memaklumkan bahawa India berkemungkinan besar akan membuat ban, iaitu untuk menghalang
daripada beras-beras India dieksport ke luar negara melainkan beras basmati. Jadi sekiranya India benar-benar mengambil keputusan untuk membuat banning terhadap ekspor beras, maka kita boleh menjangkakan harga beras dunia akan membuat peningkatan yang agak drastik. Ini adalah kerana India merupakan negara pengeksport beras terbesar di dunia, iaitu hampir 40 ke 50% daripada keperluan dunia. Jadi berkemungkinan besar keputusan yang diambil India ini adalah kerana pengeluaran beras di India dilihat menurun dengan ketara, especially-nya disebabkan dengan fenomena El Nino yang menyebabkan taburan hujan yang sangat-sangat rendah di India pada masa ini yang mengganggu pengeluaran komoditi-komoditi makanan terutamanya beras dan seterusnya berpotensi menyebabkan kerajaan India untuk membuat simpanan beras untuk kegunaan domestik. Walau bagaimanapun, Malaysia mungkin tidak akan mengalami kesan kenaikan yang teruk sekiranya India membuat keputusan ini kerana Malaysia hanya mengimport sekitar 20% saja daripada keperluan domestik. Walau bagaimanapun, Indonesia, Filipina mungkin akan mengalami kenaikan harga yang jauh lebih tinggi. Jadi seterusnya kita akan melihat bagaimanakah dengan performance pasaran-pasaran utama yang saya perhatikan. Jadi pasaran dolar indeks terus membuat kejatuhan daripada semalam, iaitu jatuh daripada paras 10060 pada masa ini telah pun jatuh sehingga ke paras 99.6. Jadi seperti mana yang kita telah discuss malam, bahawa sekiranya berlaku kelemahan, berkemungkinan dolar indeks boleh jatuh sehingga mencuba ke paras 99.00. Overall pada masa ini dolar indeks masih lagi terus membuat kejatuhan. Seterusnya untuk pasaran gold, jadi gold dilihat agak stabil berada di paras 1950 dan 1960 sejak daripada semalam. Jadi seperti yang saya telah discuss, bahawa pandangan saya walaupun berlaku kelemahan dalam pasaran dolar indeks, saya masih lagi belum melihat gold berada dalam keadaan yang bullish, melainkan hanya berada dalam keadaan yang neutral sahaja pada masa ini. Dan seterusnya juga kita dapat melihat gold masih lagi berada dalam keadaan sideways pada masa ini. Overall, sekiranya gold membuat kenaikan, paras resistance seterusnya ialah di paras 1980 dan paras support yang terhampir pada masa ini ialah di paras 1930. Seterusnya untuk pasaran S&P 500 Index Equity US, yang mana S&P 500 semalam meningkat daripada paras 4,470 sehingga ke paras 4,520. Bahawa pandangan saya pasaran saham adalah sangat-sangat bullish pada masa ini, especially-nya dengan counter teknologi Nasdaq meningkat dengan lebih banyak berbanding daripada S&P 500. Alright, seterusnya jika momentum bullish ini masih lagi boleh berterusan, maka paras resistance yang seterusnya ialah di paras round number 4,600. Seterusnya untuk pasaran Bitcoin, jadi semalam Bitcoin membuat peningkatan daripada paras 30,200 meningkat sehingga ke paras hampir 32,000, iaitu memecahkan paras resistance di paras 31,200. Jadi pada pandangan saya Bitcoin masih lagi kekal bullish untuk short term ini, especially-nya seperti yang kita telah discuss tadi, bahawa Mahkamah US telah membuat keputusan bahawa XRP bukanlah securities. Ini juga memberikan sentimen yang positif untuk pasaran Bitcoin. Overall saya adalah bullish untuk pasaran Bitcoin untuk short term ini, dengan paras resistance yang seterusnya ialah maybe di paras 35,000 dan paras support yang paling hampir ialah di paras 30,000. Seterusnya untuk pasaran WTI crude oil, jadi WTI juga dilihat meneruskan kenaikan daripada paras 75 meningkat sehingga ke paras 77 pada malam tadi. Jadi seperti yang saya telah explain dalam video sebelum ini, bahawa saya melihat WTI adalah berada dalam keadaan yang bullish untuk short term ini, dengan paras resistance yang seterusnya ialah di paras $79 dan juga di paras $80. Alright, jadi itulah global market update untuk video pada kali ini. Again, apa yang saya kongsikan ini adalah pandangan saya terhadap pasaran, dan pasaran boleh berubah pada bila-bila masa saja. Finally, terima kasih kepada semua kawan-kawan yang sentiasa menyokong channel ini, especially-nya yang sentiasa meninggalkan sepatah dua kata di ruangan komen. Kita jumpa lagi dalam video yang seterusnya. Assalamualaikum.